بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, an Abdillah radhiyallahu anhu qala, jaa rajul ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni alajtu imra'atan fi aqsal Madinah wa inni asabtu minha ma duna an amassaha fa ana haza faqdi fiyya ma syi'ta. Faqala lahu Umar, laqad satarakallahu law satarta nafsak. Qala falam yarudda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'a. Faqala ar-rajul fantalaqa. Faqama ar-rajul fantalaqa. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. فقال الرجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة، atau kama qal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata dia, pada satu hari satu laki-laki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, inni alajtu imra'atan fi aqsal Madinah. Satu laki-laki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku di depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya sudah terlanjur. Saya telah bermesra-mesra dengan satu orang perempuan di pinggir Madinah ini. Dan ini satu orang laki-laki yang sudah terlanjur. Dia sudah terbuat dosa. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia confess. Dia pergi mengaku di depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya sudah terlanjur. Saya sudah bermesra-mesra dengan satu perempuan di pinggir Madinah, dekat dengan border nak masuk Madinah. Wa inni asabtu minha ma duna an amassaha.
Saya buat habis dah dengan perempuan ni kecuali berzina aja tak. Lain pada berzina ni habis. Fa ana haza faqdi fiya ma syi'ta. Dia kata, la, saya ada depan Tuan. Saya surrender, Tuan hukumlah saya. Satu orang lelaki-lelaki sahabat Nabi yang terpengaruh dengan nafsu, tapi bagus dia ni pasal dia segera sedar. Dia sedang ketelanjuran dia tak tahu cara dah macam mana nak tebuih dia daripada dosa. Dia pergi cari Nabi SAW, dia pergi mengaku depan Nabi, dia sudah buat macam ni. Dia kata, ni saya. Fa'ana haza, ni saya ni. Saya dah surrender di depan Tuan. Faqdi fiya ma syi'ta. Tuan nak hukum apa, hukumlah. Faqala lahu Umar, Sayyidina Umar Ibn al-Khattab duduk ada tepi. Bila Umar tengok dia ni mai depan Nabi, mengaku macam tu punya cerita di depan Nabi, Umar mencelah. Umar kata, laqad satarakallahu law satarta nafsak. Umar kata dekat lelaki-lelaki ni, Umar kata, kalau sekiranya hang tutup aib yang hang buat ni, Allah akan tutup dosa hang. Umar kata kat dia, ni benda yang hang pergi buat ni benda aib, benda yang memalukan. Hang sudah pergi buat satu benda tak elok dengan satu perempuan. Benda ni benda tak elok, hang dah terbuat, hang minta ampun dekat Tuhan, sudahlah. Pasal benda tu benda aib yang pergi buat ni hang dengan perempuan tu saja, bukan depan orang. Orang lain tak tahu pun. Benda ni aib hang, Allah saja yang tahu. Padan dengan minta ampun dengan Tuhan, sudah. Tak payahlah main nak cerita di depan Nabi, di depan orang ramai semua tentang dosa yang hang dah buat. Itu Umar kata. Dia kata, laqad satarakallah lau satarta nafsak. Kalau sekiranya hang tutup aib hang ini daripada diketahui oleh orang, Allah akan tutup kesalahan hang. Umar pergi kata macam tu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud yang berada di situ juga. Falam yaruddan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'a. Nabi tu ada, Nabi tak respon apa. Dia ni main mengaku depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya sudah terlanjur, saya sudah terbuat dosa dengan satu perempuan, saya pergi buat macam-macam dah dengan dia kecuali zina saja, tak sampai ke tahap berzina. Tapi saya rasa sangat bersalah. Lani saya dah amai surrender di depan Tuan, Tuan hukumlah saya apa pun. Saya tak boleh hidup dengan bayang-bayang bersalah ini. Umar bila tengok macam tu, Umar mencelah. Umar kata, kalau sekiranya hang tutup aib hang ini, Allah tidak akan dedahkan kesalahan hang di hari akhirat esok. Benda yang berlaku tu di depan Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW diam. Ini yang kata hadis, tuan-tuan. Yang kata hadis ni apa dia? Hadis ini ialah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ataupun takrir daripada Nabi. Takrir ni tak bercakap apa. Diam saja, as-sukut alamatur ridha. Diam makna Nabi setuju. Maknanya Nabi setuju dengan apa yang Umar kata. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, falam yaruddan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'a. Nabi sengap saja. Nabi tak kata apa. Nabi tak kata dekat Umar, Umar, apa sih hang cakap macam tu? Nabi tak kata. Faqama ar-rajul fantalaqa. Laki-laki ni pun bila dia tengok macam ni, Nabi pun tak kata apa, Umar pula marah dia, dia pun fantalaqa ar-rajul. Dia pun faqama ar-rajul, bangkit dia, fantalaqa, dia pun pi ya. Fa'atba'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan da'ahu. Nabi bila tengok benda ni jadi macam ni, dia ni bangkit, dia pi, Nabi panggil satu orang sahabat lain, satu laki-laki lain. Nabi kata, hang ikut dia Azad, panggil dia mai balik. Nabi suruh satu sahabat lain ikut dia ni, hak bangkit pi ni, pi ikut dia, da'ahu, panggil dia mai balik.
wa tala alaihi hazihi al-ayah. Bila mai Nabi baca sepotong ayat pada dia. Nabi kata, Allah berfirman dalam Quran, aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Zalika zikra lizakirin. Nabi baca ayat tu. Allah Subhanahu wa taala kata, dirikan sembahyang pada 2 bahagian siang dan pada waktu yang berhampiran dengan malam. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Nabi kata, kalau kita ada buat benda dosa, ikutilah benda dosa itu dengan benda-benda baik. Kerana benda baik itu boleh memadam dosa. Zalika zikra lizakirin. Tuhan kata itu peringatan daripada Allah kepada orang yang mau ambil ingat. Bila Nabi SAW kata macam tu, sahabat ada ni dengar, adakah dosa seumpama dosa yang dibuat oleh dia ni tadi ni? Dia sudah pergi merendak dengan satu perempuan. Merendak. Orang India pun tak tahu. Dia pun tanya saya balik. Dia pun kata, apa itu? Ustaz selalu cakap itu merendak. Apa itu? Saya kata, wuna rendak. Wuna 1, rendak 2. Merendak saya kata berdua-duaan. Apa dia kata lagu tu? Makna bukan bahasa mereka. Rupanya yang tu. Bahasa kita. Jadi hamba Allah ni, dia sudah pergi merendak. Dia sudah pergi berdua-duaan dengan satu perempuan yang sampai ke tahap dia ni macam-macam dosa dia buat kecuali zina. Macam tu punya kesalahan, dia mai confess, dia mai mengaku di depan Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi pergi baca ayat ni. Nabi kata, okey, kesalahan sudah dibuat. Nabi kata, lah ni hang nak buat apa? Nabi kata, hang semayang bagi elok-elok. Nabi kata macam tu. Semayang bagi elok-elok, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kerana al-hasanat, benda-benda baik yang dibuat tu, yuzhibna sayyiat. Dia boleh menghilangkan dosa yang kita buat sebelum itu. Kalau kita ni satu orang yang berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, benda tu dah pun kita buat. Menyesal dan tutup dosa tu dengan seberapa banyak kebaikan yang kita boleh buat. Dan kebaikan yang paling mujarab dan paling hebat di depan Allah Subhanahu wa taala ialah semayang. Semayang ni tuan-tuan cukup important di dalam Islam. Sembahyang ini dia pilar kepada agama. Sembahyang ini Nabi SAW kata, al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salah. Beza Islam dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang. Satu orang kalau mai dekat kita, dia duk portray, dia duk bentuk, dia duk tunjuk rupa dia sebagai satu orang yang religious, sebagai satu orang yang beragama, sebagai satu orang yang berakhlak, sebagai satu orang yang baik, sebagai satu orang yang bagus, tiba-tiba tak semayang. Tak mah. Pasal apa? Pasal Nabi kata, al-farqu bainal muslim wal kafir tarikus salah. Itu dalam riwayat lain. Beza Islam dengan kafir ialah orang yang meninggalkan sembahyang. Bila tak sembahyang, tak ada beza Islam dengan kafir. Maka Nabi SAW kata dekat budak yang sudah buat dosa tadi ni, Nabi kata dekat dia, tak apa, hak lepas-lepas. Apa yang hang perlu buat lah ni, hang bertaubat atas kesilapan hang, semayang bagi elok. Nabi kata, kerana al-hasanat yuzhibna sayyiat. Segala dosa yang kita buat akan dipadam dengan kebaikan yang kita buat kemudiannya. Sahabat-sahabat lain yang doa-doa ni dengar rasa sangat kagum dengan benda ni. Takkan semudah itu. Takkan dosa yang dibuat ni boleh padam dengan mudahnya dengan semata-mata sembahyang.
Maka sebahagian daripada sahabat ada dengar ni sudah jadi muskil dalam diri mereka. Faqala rajul minal qaum, bangkit seorang daripada sahabat-sahabat ada ni, dia terus kata, ya Nabi Allah. Dia kata, ya Rasulullah, hadza lahu khassah. Adakah ini khas untuk dia ni saja? Dia buat dosa, dia buat kesalahan, semayang aja boleh menghilangkan kesalahan yang dia buat. Adakah benda ni special untuk dia ni saja? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, Nabi kata, bal linnasi ammah. Nabi kata, dah, benda ni untuk seluruh umat manusia. Bal linnasi kafah. Untuk semua orang, Nabi kata. Siapa pun yang ada atas dunia ni mesti ada buat salah. Banyak dengan sikit, besar dengan kecil. Tidak ada satu manusia kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlepas daripada dosa. Tak ada. Semua orang ada dosa. Banyak dengan sikit, dosa besar atau dosa kecil. Hak lepas-lepas minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaik balik. Macam mana cara nak perbaik? Nabi kata, nombor satu, semayang tu jangan duk tinggal. Ataupun ikuti dengan al-hasanat. Apa juga benda yang dikira baik oleh agama, buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'min yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajir yara zunubahu kadhubab marra ala anfih faqala bihi hakadha wa qala Abu Shihab biyadihi fawqa anfih. ثم قال لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata satu orang itu kalau dia betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dia melihat dosa dia seperti mana dia duduk di kaki bukit dan bukit tu nak hempak kepala dia. Nabi kata macam tu. Manusia ni dia nak tahu dia betul-betul beriman dengan Allah ke tak ke. Kalau dia buat satu dosa, dia rasa dosa yang dia buat tu macam bukit nak hempuk kepala dia. Dia tak boleh tidur malam, dia jadi tak tenteram, dia jadi tak senang, dia jadi ghaflah, dia jadi serabut, dia duk fikir ni dosa yang dia buat ni. Berasa guilty, berasa bersalah, berasa tersilap ni menghantui hidup dia. Kalau dia ada feeling yang macam tu, dia ada rasa yang macam tu, itu tanda dia ada iman kepada Allah. Dia buat satu benda salah, dia duk berasa dia tak boleh nak tenang, dia rasa serabut, dia rasa aku dah silap pergi buat benda ni. Dia tercakap satu benda yang berupa fitnah kepada satu adik-beradik dia, kepada satu kawan dia, yang kemudiannya dia dapat tahu bahawa benda tu tak betul, tapi dia dah bercakap kepada ramai orang, dia jadi serabut, dia jadi rasa dia bersalah. Kalau dia ada perasaan macam tu, Nabi kata itu orang ada iman. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubab marra ala anfi. Nabi kata tapi kalau satu orang itu fajir, fajir makna jahat. Jenis hati hitam.
Jenis hati kotong. Kalau dia buat satu dosa, dia bagi dia dosa ni tak ada apa. Macam zubab, macam lalat mai hingga hidung. Bagi dia ini benda small matter. Dia pergi tenah orang, dia pergi dedahkan, dia pergi buka aib orang, dia pergi buat zalim pada orang, dia pergi buat benda dosa, dia rasa benda tu small matter. Bukan aku seorang kata, dia kata semua orang kata, dia duk main macam tu. Dia buat dosa, dia tidak pernah rasa bersalah. Bahkan dia rasa biasa benda tu. Nabi kata siapa yang ada feeling yang macam tu, ada perasaan yang macam tu, dia sudah buat satu salah, dia sudah buat satu dosa, dia tidak rasa bersalah. Bahkan dia rasa benda tu macam lalat hinggap di hidung. Faqala bihi hakadha, qala Abu Shihab biyadihi fawqa anfih. Dia ibaratnya macam lalat nak menghingga hidung dia, dia keh dengan tangan dia lagu tu, kata Abu Shihab. Kalau begitu keadaannya, dia orang fajir. Nabi kata ini orang jahat. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda. Nabi kata, Lallahu afrahu bi taubati abdih min rajul nazala manzilan wa ma'ahu rahilatuh alaiha ta'amuhu wa syarabuh fawada'a ra'sahu fanama naumah fastayqadha wa qad zahabat rahilatuh. Nabi SAW kata, aku nak beritahu dekat hampa, Allah Subhanahu wa ta'ala cukup seronok apabila ada satu hamba dia buat dosa, bertaubat pada dia. Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia seronok. Seronoknya Allah ni apabila ada hamba yang dia cipta, yang dia buat di atas muka bumi ni buat dosa, lepas itu sedang kata dia berdosa, dia bertaubat kepada Allah. Hamba ni bertaubat, Allah punya seronok. Nabi kata, seronok Allah itu mengatasi seronok satu orang manusia yang keluar daripada rumah dia dengan satu kenderaan yang di atas kenderaan itu di-load, diisi dengan ta'am, dengan syarab, dengan segala barang. Buh atas belakang unta ni. Contoh kalau kita nak buat senang lah. Kita duduk Jelutong, kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita duduk di Jelutong, kita nak pergi Kuala Lumpur. Kereta hak kita nak naik nak pergi Kuala Lumpur ni isi semua. Kain baju hak nak pakai 3 hari duduk di Kuala Lumpur. Bekal, saat lagi nak singgah Bukit Gantang nak makan telur obuih. Kalau dulu lah. Zaman tak ada highway dulu. Mak saya buat mi goreng, buat bihun goreng. Telur obuih wajib. Telur obuih ni wajib. Tak ada nak sampai Bukit Gantang, anak-anak lapang kupas telur dulu makan. Sampai Bukit Gantang, lagu cara hampang. Satu tikang, buka bekal bihun, kupas lagi telur obuih lagi, buh atas bihun tu makan, bagi sambung perjalanan. Dulu, jalan lama dulu. Mana dengan sungai Siput, lalu kot bawah jalan kereta api kot atas. Dulu. Generasi muda lah mana rasa yang tu semua, mereka tengok-tengok highway saja. Jalan dulu tu. Bukit Gantang ni mesti kena singgah lah. Tak singgah mana boleh. Ibaratnya kita berjelutong, kita nak pergi Kuala Lumpur dengan kereta hak kita nak bertolak api itu semua dah buat bagi elok, tayar angin dah cek apa semua ni nak pergi Kuala Lumpur ni. Dengan kain baju dah buh dah belakang kereta, dengan bekal semua bubuh, dengan duit-duit apa dulu. Simpan duit post office. Dulu simpan duit pejabat pos. Dengan pergi ambil dah duit pejabat pos apa semua, buh dalam kereta apa semua elok-elok. Bertolak daripada Jelutong nak pergi Kuala Lumpur, singgah di Bukit Gantang, berhenti kereta, turun pergi duduk makan, kata penat, rest sat, tak kepala sat. Bangkit kereta tak ada. Ni Nabi nak abang ni.
Nabi kata seronoknya Allah ni apabila ada hamba dia yang buat dosa, bertobat, minta ampun kepada dia, Allah ni lebih seronok daripada orang yang nak pi berjalan jauh. Siap kenderaan, bubuh barang-barang semua dalam kenderaan dia, duit ringgit semua bubuh dalam kenderaan tu, pi sampai tengah jalan, berhenti, turun, makan, rehat, tak kepala sat. Fanama naumah. Nabi kata, maka dia tidur sejenak. Bangkit balik itu dengan niat nak sambung balik perjalanan, nak pergi Kuala Lumpur. Bangkit kereta tak ada. Tuan-tuan biasa jadi macam tu? Saya biasa. Pergi Kuala Lumpur. Saja masuk cerita sikit lah. Nak balik dah, orang perempuan kita ni biasalah. Dia kata, IKEA tang mana tu? Tu nak pergi lah tu. IKEA ni tang mana? Kita ni duduk kampung, Jakun lah dengan Kuala Lumpur ni Jakun. IKEA mana ada di Penang ni? Mereka duduk kata nak mai ganti tempat Tesco tu, tak mai pun lagi. Jadi Kuala Lumpur saja yang ada IKEA ni. Orang perempuan dia mau sangat lah dengan IKEA ni. Nak pergi beli ndui, nak pergi beli apa ke barang dapur. Dia kata IKEA tang mana tu? Saya kata saya pun tak tahu. Kata takkan tak tahu. Nak pergi lah tu. Kita pun gerodek GPS apa semua, bawa-bawa sampai yang kata IKEA ni. Sampai parking apa semua, elok masuk, pergi melilau apa-apa semua. Keluar pergi tempat saya parking kereta tu sudah jadi MyV. Tahu tu? Parking tadi Estima. Jadi MyV. Ni, jadi bila baca hadis ni berasa tunggu. Pergi tengok. Pasal apa MyV? Aku tak tahu ni tadi. Tanya habis anak bini semua tanya, tadi kita tak tahu ni kan? Semua pun tengok kiri kanan, tahu ni ya. Dengan satu billboard kecil ada depan tu serupa. Dengan tiang, nombor tiang dengan apa, serupa. Dengan entrance masuk, yang dia duk display dekat entrance masuk IKEA tu, serupa. Memang tahu ni. Pasal apa? Maybe. Ketang ni, Allah Ta'ala saja yang tahu. Ketang, segala meredak duduk dalam kereta tu. Suih aja tinggal dalam poket ni. Suih kereta aja tinggal. Otak ni dandan teringat kawan polis duduk kerja tang mana. Teringat ni kalau ni saat lagi lagu mana nak hantar mereka balik ngambah dulu ke. Ni saat lagi aku nak kena pergi balai buat report. Kata isyawat pergi jadi lagu ni. Kereta ni pun dah habis bayar dah. Dia pergi hilang pula. Dia main 1000 satu benda dalam kepala ni. Ni hak Nabi dah abang ni saya berasa sungguh. Cari. Abang kat anak hang pergi cari belah tu. Habis cari belah ni. Cari kereta kita tu mana. Cari. Muah mai peluh. Abang tak ada. Ayah. Nampak satu Nepal. Nepal, orang Nepal duk kerja security ni. Immigration duk tangkap belah ni. Masa tu tak kena tangkap lagi lah. Saya boleh panggil dia. Bos. Panggil kat dia. Speak English. Dia buat tu. Sikit-sikit. Maika, Estima, Pangde, Lost, kata dia. Oh, dia kata, always lost, dia kata. Mana confirm hilang lah. Dia kata always lost. Rasa kalau hirih masa tak keluar darah ni, kita dengar always lost. Kata lah kereta aku ni yang keberapa tak tahulah kena ni. Tuan-tuan, ni hak Nabi kata ni. Selalu bila parking, dengan tiket parking semua kita ambil buah dalam wallet. Hari nak jadi tu, tiket tak bawa lah, buah dalam kereta lah. Macam orang duduk di rumah, ada alarm sistem, ada apa. Hari orang nak pecah masuk tu, hari tu dia tak on alarm. Biasalah. Selalu di rumah tak pernah ada duit cash. Hari tu pergi ambil duit cash 10,000 di bank, ambil simpan, malam tu orang masuk rumah. Dia pun duk walkie-talkie merata, minta kita tulis pelik nombor. Dia pun cakap dekat kawan-kawan dia duk jaga floor mana apa semua, pelik nombor Estima black color, nombor apa. Semua duk bunyi memang saya lembut lutut dah duk tu. Nak balik dengan baik apa kan ni lagi. Mai satu orang lagi security, dia kata apa? Dia kata, "Sir, you are you sure you park your car here?" Saya kata sure lah. Do you remember the color of the pillar?
Rupanya IKEA ni, dia floor ni, color ni, floor bawah, nombor sama, alfabet depan sama, billboard depan tempat, semua sama, color tiang aja berlain. Dia kata, are you sure? Green color. Kita pun tanya dia, ada lagi ke tempat parking lain? Dia kata, bawah ada lagi satu, basement. Dia kata. Saya kata, but the alphabet and the number all same. Basement, another one, dia kata. Okey, abang kat anak lari pergi turun cepat, kata. Tunggu ni, sambil dia minta, ya Allah, bagilah magic macam mana pun bagi ada di bawah. Jadilah magic macam mana pun tak apa, janji bagi ada di bawah, bagi aku boleh balik. Dan lepas ni, IKEA ni kau boleh tak main lah. Tak ada 5 minit, anak telefon. Tengok nombor dia naik, bismillah, angkat. Ya, ayah ada di bawah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni lah ni. Ni hak Nabi abang ni. Gembiranya ni, bila dengar nak, tak hilang rupanya. Allahu Akbar. Tak tahu nak abang. Gembiranya kita. Benda yang kita duk sangka, tak ada dah. Hilang dah. Tiba-tiba rupanya ada. Gembira ni, tak tahu nak abang. Nabi kata apa? Allah lebih gembira daripada tu lagi. Apabila ada satu hamba dia buat dosa, tiba-tiba bertaubat, minta ampun kepada dia. Allah gembira ni, hamba dia bertaubat di atas dosa ni, lebih daripada gembira Ustaz Samsuri hilang kereta jumpa balik. Ketara tu punya contoh bawa aku tak faham lagi. Kira karut, cukup punya karut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah kata Nabi SAW, gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala apabila ada satu hamba dia yang kehilangan kenderaan, makanan, minuman, duit ringgit yang ada atas kenderaan tu hilang, tiba-tiba jumpa balik benda tu. Gembiranya manusia ni tak boleh lawan. Gembira Allah apabila hamba dia buat dosa, tiba-tiba bertaubat dan minta ampun kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 20. Bahrul Mazi jilid 20. Muka surat 14. Muka surat 14 bab majaa fi ya bunayya. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan perkataan ataupun seruan dengan kata ya bunayya, wahai anakku. Boleh tak boleh kita panggil anak kita, kita panggil isteri kita, kita panggil orang-orang yang kita sayang dalam hidup kita, kita panggil dengan panggilan yang macam tu. Ya bunayya. Kalau terjemahan harfiah dia, wahai anakku, buah hatiku. Satu suami nak panggil isteri dia, sayang. Satu mak nak panggil dekat anak dia, adik, comel, whatever. Perkataan yang menunjuk kata sayang kita kepada satu orang. Dia nak main cerita malam ni, boleh tak boleh macam tu. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya agama Islam kita ini ialah agama yang maha suci daripada perkara aib. Dan abang kata Islam ni tuan-tuan, tidak ada agama seperti agama Islam. Tak ada dalam dunia ni. Dan lepilah tanya kawan-kawan yang beragama lain, yang ada di atas dunia ni, yang duk berkawan dengan kita, yang duk berjiran dengan kita, yang duk kerja sama pejabat dengan kita, saja-saja kita sembang dengan mereka tentang agama mereka. Kita sembang dan kita banding-bandingkan dengan Islam. Mereka tak seperti agama kita. Bukan bandingan pun agama mereka dengan kita. Islam dia bukan sekadar agama yang mengajak kita sembahyang, puasa, keluar zakat, haji, umrah sahaja. Tetapi Islam adalah satu cara hidup. Start daripada seawal pagi, kita buka-buka mata tu Islam ajak dah nak kata apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ajak dah. Celek-celek mata pagi tu pam kata mai dalam kepala. Nabi ajak kita kata apa? Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang bagi aku hidup balik.
ba'da ma amatana, selepas tadinya aku mati. Semalam ni pukul 11.30, pukul 12, pukul 1, pukul 2 semalam ni kita start terlelap mata tidur tu, mati kita tu. Kita tak tahu apa jadi pada masa tu. Kita tak tahu. Jaga-jaga balik pukul 4.30, pukul 5, pukul 5.30. Pap kata mata buka balik. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah. Tuhan yang bagi kita ni hidup balik. Ba'da ma amatana, lepas tadinya kita mati. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah kita akan berhimpun balik esok ni. Bangkit daripada katil alhamdulillahillazi ahyana tu, pi nak masuk pancung, ada lagi doa Nabi ajak. Dah masuk pancung sah lerah selesai, kita bersuci ambil ayat semua, keluar daripada pancung, ada lagi doa yang dia ajak. Pi hampak sejadah sunat qabliyah subuh 2 rakaat, diajak oleh Nabi sekali dengan diberitahu siapa yang buat sunat qabliyah subuh 2 rakaat, apa yang Tuhan janji dekat dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa benda yang ada di dalam dunia. Demikianlah Islam atung hidup kita ni sampailah kita selesai nak tidur balik malam saat ni. Islam ajak semua sekali. Yang tidak ada ajaran ataupun teaching seumpama itu pada agama selain daripada Islam. Maka istimewanya Islam ni, kata penulis kitab ni, ketahuilah saudaraku, sesungguhnya Islam itu adalah agama yang maha suci daripada segala benda aib. Kalau nak cari kekurangan dalam Islam, tak ada. Apabila kita tinggalkan Islam, apabila kita buang Islam daripada hidup kita, apabila kita tidak mendaulatkan Islam, apabila Islam kita tidak letak di tempat yang sepatutnya, jadi apa hadut jadi hari ini? Oh tuan-tuan, Malaysia negara aman. Aman kita ni hadut jadi hari ini, tu cara aman. Negeri hak uruh-hara tu saya cakap lah. Cara-cara yang kita kata aman ni pun tak berapa nak aman. Pasal apa? Pasal kita pun tak meletakkan Islam di tempat yang sepatutnya. Hukum Islam kita kata tak sesuai. Hudud kita kata zalim. Padah daripada apa yang kita kata tu, kita terima hari ini. Bukan polis saja kena tembak sana sini, penguasa agama pun kena tembak. Satu benda yang tidak pernah jadi dalam sejarah Malaysia, jadi. Yang kena tembak tu kawan saya, sama mengaji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal tidak ada nakalan minallah. Tidak ada satu jaminan pencegahan jenayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia bagi jaminan, dia bagi garanti, kata dia akan protect kita, kita selamat. Apabila tidak ada garanti, tidak ada satu jaminan protection daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada undang-undang rekaan manusia yang boleh menyamai kehebatan undang-undang Allah. Benda ni kita kena yakin, kita kena percaya. Pasal apa? Pasal ini ayat Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, sabit kesalahan, cukup semua syarat yang ada, faqta'u aydiyahuma, potong tangan laki-laki ataupun perempuan yang mencuri ini. Jazaa'an bima kasaba, itu balasan setimpal atas perbuatan jahat dia. Nakalam minallah. Kalau dilaksanakan hukum itu, hal keadaannya ialah jaminan pencegahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut tuan-tuan.
Dengan Facebook punya gambar duk keluar hari ni. Rumah pakai autogate ke pakai apa ke, mereka main, mereka rongkah pintu, mereka pelari bawa keluar. Bukan motor tuan-tuan, dia pelari bawa keluar highlang sebiji. Hari ini bukan kes curi lagi dah, kes samun. Hari ini bukan sahaja kes samun lagi dah, samun dan bunuh. Dan benda ni bukan sahaja jadi, bahkan menjadi-jadi. Pasal apa benda ni jadi tuan-tuan? Pasal kita tidak meletakkan perintah Allah di tempat yang sepatutnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata, dan agama yang berkehendak suci, bersih kelakuan dan perangai daripada kekotoran. Islam ini adalah satu agama yang dia nak semua benda bersih. Semua orang bila dia declare, bila dia isytihar, bila dia mengaku kata dia Islam, dia mesti bersih. Tidak ada unsur hengki-pengki, tidak ada unsur main-main, nak kecoh dan sebagainya di dalam Islam. Apabila orang Islam declare keislaman dia mesti jadi orang yang bersih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan suka mau kepada perbuatan elok dan terpuji. Bahkan orang Islam mesti jadi satu orang yang suka kepada benda yang baik-baik. Orang Islam mesti jadi orang baik dan suka kepada benda yang baik-baik. Dan orang Islam mesti cakapnya bagus dan menyukakan hati. Orang Islam kena macam tu. Cakap kena elok. Jangan cerca sebarangan. Orang Islam kena macam tu. Mesti kena jadi satu orang yang berakhlak mulia. Jangan suka menghina. Tegur pada batasannya. Jangan melewati batasan itu. Jangan sampai ke tahap orang dengar, orang tahu kata kita menghina orang. Tak mau macam tu. Kita bercakap tegas tak apa, tapi kita menghina itu salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan satu daripada cakap yang elok itu iaitu perkataan yang menyukakan hati orang yang mendengarnya. Yang kata cakap elok atau apa dia? Kita cakap orang tak sakit hati. Itu cerita dia. Cakap ni tuan-tuan, cakap ni ada orang dia cakap menghiris hati orang. Orang dengar luka hati. Perkataan yang dia guna, cara dia bercakap tu melukakan hati. Kita tujuan cakap kita ni kalau boleh nak buka hati dia, kalau boleh nak bagi dia sedang, kalau boleh nak bagi dia ni faham dan terima Islam. Bukan kita nak sakitkan hati dia. Tapi ada orang bila bercakap, dia menyakitkan hati orang yang dengar. Orang dengar ni jadi sakit. Jadi rasa tak selesa. Jadi berasa macam tak syok. Jadi berasa macam tak mau macam tu. Kita nak habaq yang betul. Kita bukan nak menghina, kita bukan nak menyakitkan hati orang. Kita nak habang apa yang Allah suruh habang, apa yang Nabi suruh habang. Jangan lebih. Bahkan dia kata cakap biak bagi orang dengar tu orang suka hati. Sama ada orang yang dengar itu orang tua-tua ataupun budak-budak. Tak kira. Kita bercakap bagi orang dengar tu orang rasa okey. Seperti perkataan memanggil anak kecil dengan kata, ya bunayya, wahai anakku, wahai manjaku. Tu dia panggil cakap lembut hati. Macam kita, dalam sama-sama kita ni. Salam dia kata, tuan, apa abang tuan? Dia kata, ustaz, jangan panggil saya tuan. Tuan lah. Tuan, apa abang tuan? Lama tak jumpa tuan. Macam mana tuan, okey kah? Menyaga okey kah tuan? Siapa pun bila kita tegur dia, kita sapa dia dengan cara macam tu, kembang hati dia. Dia kata apa? Jangan panggil saya tuan, panggil saya nama sudahlah. Apa tuan? Biasalah tuan. Tuan lagi kita panggil kat dia. Menggembirakan orang itu disuruh oleh agama. Kan orang Arab dia kata ya sayyidi, ya sayyidi, sayyid ni makna dia tuan lah. Ya sayyidi, wahai tuanku. Disuruh oleh agama kita buat macam tu. Dengan budak-budak panggil, mai sayang, mai sini sayang. Wahai manjaku, wahai buah hatiku, wahai cahaya mataku. Maka perkataan yang demikian itu tentulah menyukakan hati orang yang mendengar walaupun dia budak-budak yang kecil ketika dipanggil itu. Sonok dia. Kita berumur sikit, kita tengok budak kecil, mai kat tuan, mai kat tuan.
Budak tu rasa macam kita ni Tok Wan. Umur 70, mai kat abang, mai kat abang. Budak ni kata, tu apa, ni abang. Kan? Perkataan tu guna bagi sesuai lah. 70, hidup kata mai kat abang. Budak tu tak senonoh sungguh tuan ni. Abang lagi tak tu. Begitu. Maka demikianlah dia kata ada Nabi SAW perbuat pada budak-budak pada zamannya. Nabi pun lagu tu. Nabi ni dengan budak-budak pun dia layan. Dia bagi hak budak-budak tu. Dia bagi hak. Hak budak-budak apa dia? Disayangi. Itu hak dia. Budak-budak ni berhak untuk disayangi. Maka sayangilah mereka. Dan bila kita tengok keluar dalam TV kan, hantar anak-anak pi pusat asuhan, pi duk tabuh kepala budak tu saya. Budak-budak tuan-tuan, jangan buat macam tu. Dia tak ada dosa apa pun lagi. Yang pi duk buat dia macam tu pasal apa? Kalau saya jadi polis, mampu kena tabuh dia ni, pi tabuh budak-budak. Saya baik tak jadi polis. Dah sungguh, yang pi buat budak-budak ni apa ke benda? Islam marah sangat ni benda macam ni. Satu manusia yang Allah jadikan pada umur yang sebegitu, hampir duk tabuh dia, hampir duk tampak belakang kepala dia. Oi. Walaupun budak tu, kalau dia bukan Islam sekalipun, dia budak, dia berhak untuk disayangi. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya bunayya. Diriwayat kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memanggil ia akan Anas itu, hai manjaku. Itu dia. Nabi ni dia layan Anas ni, dia panggil ya bunayya. Sayang, mai sini sayang. Sebab kalau kita baca pula hadis Anas kata apa pula? Anas kata aku 9 tahun ataupun 10 tahun aku berkhidmat dengan Nabi sebagai pembantu Nabi. Tidak pernah sekali dalam 10 tahun itu, tidak pernah sekali dalam 9 tahun itu. Dia ada dua riwayat, satu kata 9, satu kata 10. Tidak pernah sekali dalam tempoh 10 tahun aku duk khidmat dekat Nabi ni, Nabi kata dekat aku, oh, tak pernah. Tidak pernah Nabi mengherdik dia. Bahkan kata Anas, Nabi tidak pernah kata dekat aku, jangan. Jangan pun tak pernah kata. Hormat dan sayangnya Nabi, walaupun pada budak-budak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Tirmizi, itu hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab fi ta'jil ismil maulud. Tajuk baru itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas suruh kita segera cepat-cepat taruh nama budak yang baru diperanakkan. Ini pula. Kalau dapat anak, buh nama cepat-cepat. Dia kata lagu tu. Setengah orang tanya, dia berkata, Ustaz, saya baru dapat anak, tapi Tuhan bagi dia 2 hari saja hidup. Dia meninggal dah. Ada satu orang baru ni. Boleh tak boleh Ustaz, saya letak nama dekat dia. Kan? Dapat anak, 2 hari lah Tuhan bagi pinjam, 2 hari lah. Sayang tak, kira tiba-tiba sakit-sakit terus meninggal. 2 hari je dia kata. Isteri jadi stres. 9 bulan duk mengandung, duk bawa anak tu dengan penuh kasih sayang, duk belai perut hari-hari ni, duk tunggu kelahiran anak ni, Tuhan bagi 2 hari. Tuhan ambil. Saya kata letaklah nama. Pasal apa? Dia khadam dalam syurga. Kenapa bagi macam tu punya perkataan? Dan sememangnya Nabi kata macam tu. Kita jangan pergi jadi tak cerdik. Beda abang lagu tu kata, lah, hang pergi bagi makan apa kat dia, awak dia pergi jadi lagu tu. Itulah hampa ni, muda-muda ni, mau duk belajar dulu, baru nak buat. Tak, kata kat dia, tak apa, bagilah nama dekat dia, dia khadam, dia duk tunggu hang masuk syurga esok. Kan satu sahabat mai abang dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya kematian anak kecil.
3 orang anak saya, beranak mai mati, beranak mai mati, beranak mai mati. Nabi kata 3 orang anak mati, kamu di dalam syurga. Sahabat lain kata, ya Rasulullah, kalau 2 macam mana? Dalam syurga. Sahabat seorang lagi kata, ya Rasulullah, kalau seorang macam mana? Nabi kata dalam syurga. Orang yang diuji oleh Allah, kematian anak kecil, syurga. Budak tu tentu dah, dia khadam dalam syurga esok. Dia duduk tunggu mak ayah dia mai. Kok mana pun takdir yang Allah bagi kat kita ni, semua ada kebaikan. Tak ada satu benda yang Allah bagi kat kita ni keburukan untuk kita, tak ada. Cuma penerimaan kita terhadap apa yang Tuhan bagi tu aja. Allah bagi sakit, sabang atas sakit tu syurga. Allah bagi sakit, kita meratui, kita meracau, sampai ke tahap kita kata macam-macam dekat Allah, kita tidak dapat syurga. Kena mai kok mana pun, Tuhan bagi kok mana pun, penerimaan kita tu macam mana. Kalau kita redha dengan apa yang Allah tentukan, syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sahabat. Anak naik motor, aksiden. Tak mati. Syukur Alhamdulillah. Tapi saja. Bila dah pergi hospital, cek-cek lah, takut sekali lagi. Luang okey, dalam tah macam mana. Terus saya tengok keadaan motor tu pun nampak. Pergi hospital, suruh buat MRI. Buat CT scan. Saja nak puas hati. Kata tak ada apa jadi. Tengok-tengok jumpa benda lain. Ni takut ni dengan penyakit ni pun macam-macam. Tengok-tengok ada satu tumor dekat brain. Lain benda yang duk sangka, lain benda yang pergi jumpa. Cek-cek tengok ada ketumbuhan dekat otak. Lembut lutut ni, mak ayah ni. Tuan-tuan, siapa tak sayang anak? Dengar-dengar lembut lutut. Tak boleh tidur mak dengan ayah ni malam-malam. Dekat anak tak mahu abang. Tapi nak buat macam mana? Dia, Allahu Akbar. Di otak. Dia telefon saya pagi-pagi. Cerita. Dia kata, Ustaz, saya kena satu musibah. Macam ni. Kita kata tak ada apa. Kita kata mesin dan juga doktor ni ada kemungkinan silap. Kita kata yang tu dulu. Pergi tengok second opinion. You buat itu di mana? Dia kata buat di hospital A. Saya kata pergi hospital B lepas ni. Saja cek. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan, saya kata Imam Al-Bukhari, Imam Hadis, beranak mai buta. 2 tahun. Mak ni tak tahu nak abang sayang anak ni. Tengok-tengok anak beranak mai mata tak nampak ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Mak dia ahli ibadah. Semayang. Tiap-tiap malam semayang minta dekat Allah. Tak ada minta lain lah. Dalam sikit masa ni minta satu je. Minta bagi Allah, bagi anak dia boleh tengok balik aja. Selepas 2 tahun, Tuhan bagi tengok balik. Satu benda yang miracle. Satu benda yang kita kata impossible. Dengan tak pergi ambil rawatan zaman tu. Dengan iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Pak buka mata, nampak elok balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya kata keep on berdoa. Second opinion pergi tengok. Satu, kalaulah result di hospital yang kedua sama, refer dekat pakar, dekat neurologist. Tengok pula, ketumbuhan ni pun macam-macam. Ada yang berbentuk kanser, ada yang berbentuk yang berbahaya, yang tak berbahaya dan sebagainya, refer dekat mereka. Maknanya, masih ada hope supaya something miracle boleh jadi.
Dia kata berasa lega sikit. Saya kata memang, siapa pun bila ada masalah, bila dia boleh share masalah dia akan dapat keringanan itu. Kan kita dah baca di masjid ni hari tu ni. Kan? Al-Mustashar Mu'tamin. Kan kita dah baca hari tu. Oh, tak ada siapa angguk ni, lupa ke apa kan? Kalau lupa pun angguk bila. Bagi saya rasa sedap hati sikit. Kan? Al-Mustashar Mu'tamin. Maksudnya orang yang kita minta pandangan itu, kita percaya ke dia. Bila kita pilih satu orang untuk nak mengadu apa-apa, makna kita ada trust dekat dia. Dan bila dia bagi balik feedback, respon dekat kita, dia meredakan kita. Kan? Nabi kata macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, anak ni anugerah Allah. Tak ada manusia yang waras fikiran, yang tidak menghargai kehadiran anak dalam rumah. Di antara benda yang diajak oleh Islam pada kita ialah apa? Biar dapat anak, buh nama kat dia. Dan nama buh yang elok-elok. Ketahuilah saudaraku, adalah hak anak kepada ibu bapa itu ada beberapa banyak. Setengah daripadanya ialah menaruh nama anak itu dengan segera. Bagi nama kat dia. Apakala telah zahir ia akan dia ke dunia ini, yakni kemudian daripada diperanakkan oleh ibunya, sekira-kira tidak lambat lebih daripada 7 hari. Dan taruhlah nama itu, hendaklah taruh dengan nama yang bagus dan terpuji pada syarak. Islam bagi sampai 7 hari. Paling lewat 7 hari, budak ni kena ada nama dah. Orang dulu sampai tumbuh gigi, berlari, naik basikal, langgang pokok, nama tak boleh lagi. Nama tak boleh lagi. Dia kata duk cari hak sesuai yang dia tak jumpa lagi. Gigi tumbuh dah sampai napkin pun tak pakai dah. Kayu basikal, dia pergi langgang motor pak dia ada sebab nama tak ada lagi. Orang nak panggil tak ada nama lagi. Lah tak boleh. Lah dah ada peraturan, dah ada undang-undang, dah kena daftar pada tempoh masa sekian-sekian dan sebagainya. Itu selaras dengan agama. Agama suruh cepat-cepat. Dapat paling lewat 7 hari. Bagi nama. Bermula dalil yang menunjukkan Atas tidak memberi lambat bubuh nama itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddih, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bitasmiyatil maulud yawm as-sabi'i wa wad'il adha anhu wal Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada neneknya, bahwasanya Nabi SAW telah menyuruh dengan menaruh nama anak yang diperanakkan, yakni yang baru beranak itu. Taruh nama itu pada hari selewat-lewatnya yang ke-7. Dan membuang segala penyakit daripadanya, yakni segala kotor-kotor di tubuhnya sewaktu keluar daripada perut ibunya sama-sama dengannya. Beranak keluar mai itu, cuci bagi bersih. Paling lewat, hari yang ke-7, nama sudah kena bubuh. Yakni, mandikan budak itu dan memperbuatkan akikah untuknya. Akikah ni kena buat, tuan-tuan. Banyaklah bila mai musim raya haji, ramai orang tanyalah. Ustaz, boleh tak boleh Ustaz, kita share sekong lembu, sebahagiannya buat korban, sebahagian nak buat akikah. Boleh tak boleh? Saya tanya pula, Ustaz, ni tentang akikah ni. Anak saya ni, saya ada 5 orang anak. Alhamdulillah, 5-5 tak buat akikah. Dia kata, Alhamdulillah, 5-5 tak buat akikah. Oh, kita kata pasal apa? Nak buat macam mana, Ustaz? Dia kata, basikal pun, makgat pun tak ada, Ustaz. Susah, kan? Nak buat macam mana? Dia kata, basikal saja. Saya bukan ada kenderaan apa, basikal saja, Ustaz. Nak pergi mana pun, duk ragas. Duk ragas basikal tu lah, dia kata. Basikal pun makgat pun tak ada, dia kata. Oh iya kah, kita kata. Makgat tak ada, tak apa Ustaz, rakap. Tak habis lagi duk cerita susah dia ni, rakap. Tahu rakap? Tu, tempat duk kayuh, duk pijak nak kayuh tu, pedal tu. Rakap dia panggil. Rakap tu bahasa Arab. Rakap tu maksudnya naik lah, rabat naik tu rakap. Tu yang kata jahil murakab. Itu bukan jahil pedal. Jahil murakab maksudnya jahil ganda 2. Jahil atas pada jahil lagi. Jahil murakab.
Jahil rabat naik atas jahil. Tapi dalam kampung ni dia rakap tu, dia pergi ke basikal tu, tempat pedal pijak tu dia panggil rakap. Dia kata, Ustaz, rakap pun tinggal tajam ya, hak getah dua tu tak ada dah, dia kata. Saya kata, kalau itu susah sungguh lah. Sudahlah, tu saya cerita lebih lagi. Nah, 5 orang dia kata tak pernah buat akikah. Seorang anak pun saya tak pernah buat akikah. Cuma nak tanya Ustaz lah. Anak 5 pun dah lepas rumah habis dah, pakai kerja apa semua habis dah. Macam mana ni akikah ni nak kena buat lagi kah? Dia kata. Saya kata, lah dah mampu dah kau buat. Lah pun naik basikal tu lagi lah. Dia kata, makna tak mampu lagi. Dak ni anak saya suruh tanya, mereka sendiri nak buat akikah untuk mereka. Boleh ke tak? Ya. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Pasal apa? Pasal Nabi kata, kullu maulud rahinatun bi'aqiqatin. Nabi kata setiap maulud, setiap budak yang beranak mai atas dunia ni rahinah. Rahinah ni tuan-tuan, tu yang yayasan pembangunan ekonomi Islam dah buat tu, Ar-Rahnu. Ar-Rahnu tu maksud dia apa? Pajak gadai. Ar-Rahnu. Rahinah maksudnya tergadai. Kullu maulud, Nabi kata setiap budak yang dilahirkan ke dunia ini rahinatun biaqiqati. Dia tergadai dengan akikah dia. Selagi mana tidak buat akikah, seolah-olah dia ni barang gadaian yang belum ditebus. Jadi kalau hari ni mak pak masih lagi tak mampu nak buat, anak dah kerja dah apa dah ada duit, dia buat akikah untuk dia sendiri, boleh tak boleh? Boleh. Dah Ustaz, dia kata, tapi macam anak saya ni, dia pun dah ada anak dah. Tak apa. Buat sekali, kekah dia dengan anak sekali. Sembelih ni, kekah siapa ni? Kekah hak saya tu abang pelan sikit. Kekah saya dengan anak. Kata, anak tu bagi terah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi cerita dia apa? Kekah ni buat. Ni, pasal Nabi kata dalam hadis ni, dia kata apa? Nabi amara bi tasmiyatil maulud yaumas sabi'ih. Nabi suruh supaya diberi nama kepada anak yang lahir ini, lewat-lewat pun hari ke-7. Wa wada'il adha anhu. Bila beranak keluar mai, bersihkan badan budak ni, baby ni, daripada kekotoran yang keluar bersama dengan dia. Wal aqi. Dan juga akikahkan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis hasan. Tajuk baru, bab ma jaa ma yustahabbu minal asma. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan barang yang disukai syarak daripada nama. Kita dapat anak, kita nak buh nama anak ni, nak buh nama apa? Islam bagi guideline, dia bagi garis panduan untuk kita ikut. Orang lah ni nak buh nama anak, tuan-tuan, takut tuan-tuan. Takut. 3 patah perkataan tu wajib. 3 patah, lepas tu tiap-tiap sepatah tu keluar berdesuk tiap-tiap patah. Kan? Budak ni esok dia masuk sekolah, dia apa esok dia marah pak dia ni, kata apa bagi nama panjang lambat nak tulis, dia marah pak dia. Apa dia kata, kawan saya Ali satu, ALI Ali bin Mat. Ambil, cantik. Dia sat, dia tulis, siap. Saya duk tulis nama, tak habis lah. Ayah apa? Panggil panjang-panjang, berbuh nama panjang-panjang kat tu. Marah pula kat kita. Kita nak dapat 3 patah tu, tuan-tuan. Semayang tiap-tiap malam ni duk minta nama turun mai. Turun mai 3 patah, dia marah kita. Maksudnya apa, tuan-tuan? Permudahkan nama anak ni. Permudahkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi dia nanti jumpa ni. Yang akan datang ni, kita nanti dia mai sengai sikit. Siapa sengai? Dia nanti abang kita sekali lagi. Dia kata apa? Dia kata nak bubuh nama anak. Dia kata biar padan dengan anak tu. Bubuh nama sampai merelap berkilat-kilat. Pipi mengaji, dia bodoh ni, tak ada manusia. Di sekolah ni pergi kena pula cikgu ni jenis mulut jelabah pula. Dia kata harap nama yang sedap. Bodoh. Dia kata Allahu Akbar. Nama hak kita bagi tu membawa satu bala malapetaka kat budak ni. Dia balik, dia kata bapak lah ni, dia bubuh nama. Saya bukan pandai kan, pergi bubuh nama macam apa. Bubuh nama pendek ayah. Osman.
Tengok-tengok pandai, pergi jadi profesor universiti. Profesor Osman. Nama simple, tapi tengok dia macam mana. Nama menakutkan, tengok dia lagi takut. Tuhan akan datang, gezek dah ni, nak jumpa saya lagi ni. Ketahuilah saudaraku, tak dapat tidak seseorang yang dapat anak itu buh nama anaknya. Sama ada anak itu laki-laki ataupun anak itu perempuan. Dia kata tak kira, buh nama anak. Maka apabila menaruh nama anak yang baru jadi itu, sayogia taruh nama yang terpuji pada syarak. Yang pentingnya apa? Nama itu bawa maksud baik. Itu yang penting. Bukan panjang, bukan hebat. Meaning tu bagi elok. Dan janganlah taruh nama yang dikeji. Tuan-tuan, Nabi SAW ni dia bukan nama saja. Bukan nama orang saja. Nama tempat pun kalau tak elok, Nabi ubah. Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu kesayangan Nabi. Suami kepada Fatimah binti Rasulullah. Dapat anak laki-laki ni lari pergi rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, habang kat Nabi, ya Rasulullah, Fatimah sudah lahirkan seorang anak laki-laki. Oh, Nabi kata bagus. Nabi terus tanya, nak buah nama apa? Dia terus habang dekat Nabi, dia kata nama Harb. Ha kecil. Ha, ra, ba. Harb. Makna dia perang. Nabi kata apa? Perang. La, Nabi kata, walakin Hasan. Nabi kata perang apa? Buah nama anak ang Hasan. Hasan makna dia apa? Baik. Hadis tu nak menunjukkan kepada kita banyak benda. Yang satu nak tunjuk kata apa? Semangat. Semangat ni kadang-kadang pun satu penyakit juga. Semangat ni pun dia nak kena balance dengan kita tu juga. Kalau semangat terlebih, yang kita tu tak tahu mana pun leceh juga. Dia makan diri juga. Ali bin Abi Talib, dia semangat. Dia kira ni dengan Islam duk kena tindas, dengan macam-macam duk jadi. Dia kira anak dia ni, dia nak jadikan orang yang berani. Jadi nak bagi anak ni jadi orang yang berani, kena bubuh nama tu bagi nampak berani. Nama apa? Harb. Perang. Kalau perang pun tak berani lagi, tak tahu nak bubuh nama apa lah. Tengok Nabi tak setuju. Nabi kata la. Walakin Hasan. Nabi kata, bubuh nama anak ang Hasan. Baik. Nampak tuan-tuan? Ni dia nak bagi tahu kat kita. Dia kata jadi letakkan nama tu biarlah nama yang terpuji pada syarak. Jangan taruh nama yang dikeji. Maka nama yang terpuji pada syarak itu ada setengahnya ada sebut dalam hadis. Seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul asma'i ila Allah azza wa jal Abdullah wa Abdur Rahman. Maksud dia diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, bermula yang lebih suka daripada segala nama di sisi Allah azza wa jal ialah Abdullah dan Abdur Rahman. Simple aja. Ahabbul asma, maksudnya hak paling Tuhan suka. Dalam banyak-banyak nama hak ada ni, hak paling Tuhan suka. Ahabbul asma. Nama hak paling Tuhan suka. Apa dia? Abdullah. Hamba Allah. Paling Tuhan suka. Yang kedua, Abdur Rahman. Hamba kepada Tuhan Ar-Rahman. Tuhan yang Maha Pemurah. Senang ya? Kan? Kita tak boleh, kalau umpamanya ustaz saya dapat anak laki-laki nak ambil berkat, ustaz buah nama, kita kata Abdullah, dia tengok kita balik, apa ni nama zaman kuih loyang dulu ni, nama macam kuih karah, dia kata lah zaman tak nanah, dia kata zaman tak nanah, tapi buah nama zaman kuih karah, dia kata Abdullah, dia kata tak, lain tak boleh ustaz, lain kita kata Abdur Rahman. Irah dia kata ini cucuk peneram punya nama. Kita kata saya abang tu, saya tak pandai bubuh nama ni. Tak apa je pun, muka pun nampak rosya macam dia, pi tak seronok tu. Dia mau nama nak main satu macam, lagu nak keliru orang dengan kereta pun nak keliru nama ni, dia mau lagu tu.
Nama nak main nama apa? Izora. Izora. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Qastallani, sebab pun ada kedua-dua nama itu lebih suka kepada Allah kerana mengandungi barang yang ialah wajib bagi Tuhan dan sifat bagi manusia, dan yang wajib baginya itu adalah sifat kehambaan. Abdullah, hamba Allah. Kemudian disambung pula hamba itu kepada Tuhan akan sebagai sambung yang hakiki, maka jadi benanglah ketunggalan dua nama itu dan barang yang dihubungkan dengan keduanya seperti Abdul Rahim, Abdul Qadir dan sebagainya jadi mulia dengan sebab itu tarkib. Tarkib maksudnya susunan. Sebut tu cantik dah, Abdullah, susunan tu hamba Allah. Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Abdul Qadir, hamba kepada Tuhan yang Maha Berkuasa. Tarkib ataupun susunan dia tu cantik. Begitu. Maka berhasillah baginya akan ini fadilat. Bila buh nama tu dapat fadilat dia. Okey. Nama yang huduh dan nama yang bagus, kata Ibnul Qayyim di dalam kitabnya yang bernama Zadul Ma'ad. Telah sabit hadis datang daripada Nabi SAW. Sabda Nabi, sebusuk-busuk nama di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menamakan dirinya raja kepada segala raja. Ini nama paling buruk, paling keji, paling tak elok. Dia namakan diri dia Malikil Amlak. Malik makna dia raja. Al-Amlak maksudnya raja-raja. Malikul Amlak maksudnya raja kepada segala raja yang ada. Oi, mana boleh macam tu? Raja kepada segala raja ialah Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin. Raja yang memiliki hari akhirat. Dia nak pibuh nama tu macam dia nak ting Tuhan. Oh, tak boleh. Itu nama paling keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tiada raja melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah sabit daripada Nabi SAW bahwasanya bersabda ia, sekasih-kasih nama kepada Allah ialah Abdullah dan Abdul Rahman, dan sebenar-benar nama di sisi Allah ialah Harith dan Hammam. Nama yang paling Tuhan suka Abdullah, Abdul Rahman. Wa asdaquha, dalam hadis kata wa asdaquha, nama yang paling benar yang Tuhan juga suka ialah Harith. Ha alif ra tha. Harith. Maksud dia apa dia? Orang yang cerdik. Harith. Ataupun Hammam. Ha simpui. Hammam maksudnya orang yang berhemah tinggi. Allah suka nama-nama yang macam ni. Dan sehuduh-huduh nama, kalau dalam hadis dia kata wa aqbahuha. Aqbah. Kan kita duduk belajar tajwid, dia ada waqaf qabih, dia panggil. Qaf ba ya ha, qabih. Waqaf qabih maksudnya waqaf yang keji. Tempat tu tak elok waqaf. Kan macam surah apa tu? Fawailun lil musallin. Tak boleh waqaf di situ. Kalau waqaf di situ dia panggil waqaf qabih. Waqaf yang keji. Pasal dia membawa kepada kecelaruan makna. Fawailun lil musallin, maka neraka bagi orang yang sembahyang. Apa pula sembahyang kena neraka? Berhenti tang tu membawa kecelaruan. Maka ayat tu dia kena sambung. Fawailun lil musallin, sambung terus dengan alladzina hum an salatihim sahun. Terus sambung. Neraka bagi orang yang sembahyang. Orang yang macam mana? Orang yang dalam sembahyang mereka lalai. Baru orang orang yang sembahyang tapi kena neraka adalah orang yang sembahyang dalam keadaan lalai. Baru faham. Maka waqaf tang tadi ni dia panggil waqaf qabih. Qabih tu makna dia keji. Kalau kubih, hantu saya. Jadi Nabi kata wa aqbahuha, dan yang paling keji nama di sisi Allah itu ialah harb dan murrah. Harb makna dia apa? Tadi dah abang anak Sayyidina Ali tadi, makna dia perang. Allah kata itu nama yang keji.
Dan nama yang keji juga ialah murrah. Murrah bukan maksudnya murah. Murrah maksud dia pahit, rasa pahit. Maka ubat pahit. Pahit tu murrah. Maksudnya bagi nama yang membawa maksud tak elok. Pergi bagi nama anak huduh. Orang dulu dia tengok-tengok anak keluar main lagu mana ke tak berkenan dengan mata dia, dia buh nama huduh. Buh nama huduh. Orang dulu ada nama huduh. Kan? Jadi nama huduh tu huduh. Tak elok. Jangan buh nama macam tu. Pasal apa? Anak tu esok bakal menanggung satu benda yang tak sepatut dia tanggung. Panggil tu satu doa kepada dia. Jangan kita dera dia macam tu. Kan saya kita abang kan. Ada orang pergi buh nama anak dia Nurzina. Dengar macam sedap. Ui, tapi tak bagus. Nurzina. Cahaya zina. Budak tu esok, ya Allah. Pergi mengaji pula sekolah agama pula. Allahu Akbar. Pergi duk angkat sumpah tukang nama. Angkat sumpah dia bukan padam. Nama tu dia buah kuih siput tu aja. Elias. Nurzina, Elias, Nurhayati. Misalnya. Tapi duk ada lagi. Tak boleh. Jadi awal-awal jangan buat silap. Begitu. Dan kata Nabi SAW, nama yang paling keji itu ialah har dan murrah. Dan telah sabit di dalam hadis Nabi SAW juga, sabda Nabi, jangan kamu namakan budak-budak kamu dengan nama Yasar. Apa pula dah? Jangan buh nama anak kamu nama Yasar. Yasar ni makna bagus. Yasar maksudnya apa? Dalam surah, apa nama, kita duk baca alam nashrah laka sadrak tu. Inna ma'al usri yusra. Yusra, yasar. Makna apa yasar ni? Mudah. Ataupun juga boleh membawa maksud betuah. Okey? Tiba-tiba dalam hadis Nabi kata jangan bagi anak kamu nama Yasar. Dan tiada Rabah. Bagi anak nama Rabah. Bilal bin Rabah. Ada hadis, Nabi kata tersabuh nama anak dengan nama Rabah. Rabah ni maksud dia apa? Untung. Kan dalam hadis, Nabi kata apabila satu orang hilang barang di masjid. Dia hilang barang di masjid. Dia main masjid, apakah? Dia misplace kunci kereta. Dia tak tahu mana ke, apa-apa. Dia lupa turun-turun. Nak naik kereta, kunci tak ada. Main duk cari. Atas masjid ni duk cari barang hilang. Dalam hadis Nabi kata apa? Kalau satu orang duk cari barang hilang atas masjid, jumpa dengan kita kata dekat dia, la arbahallahu tijaratak. Kalau hang buat menyaga hang tak akan untung. Kan? Nabi tak benarkan benda tu. Maksudnya apa dia? Masjid ni bersihkan daripada unsur-unsur keduniaan. Kalau hilang sungguh pun naik cari sengap-sengap. Terus ada buat kaya, oi ni aku tak kunci tang ni jadi ni siapa dua lih buat lagu tu pula dah. Ya ni anak kena ni. Kan? Dan hadis tu juga didalil dilarang sebarang urus niaga dijalankan di atas masjid. Perbincangan dia mai panjang, dia kata kalau i'lan boleh ke atas masjid? Tak menjaga tapi i'lan. Barang jual di luar tapi i'lan. Saya habis kuliah saya kata, ni tuan-tuan, ni saja nak beritahu, di luar sana saya bawa kismih jampi, misalnya. Kan? Jadi siapa yang berhajat, boleh pergi beli di luar. I'lan. Dia tak jual atas masjid, dia jual di luar. Tapi dia i'lan. Saya ada bawa kismih yang dibacakan 30 juzuk Quran pula. Oi. Lah macam-macam tuan-tuan jangan buat pasal. Kismih boleh buh pula 30 juzuk. Satu. Saya ada orang marah tu sah. Kan? Jadi ada hadis pula rupanya. Nabi dia kata lagu tu. Dia kata la arbahallahu tijaratak. Allah tak bagi untung kepada menyaga hang ni. So hindarkan masjid daripada unsur-unsur buat menyaga di atas masjid. Walaupun ustaz nak mengajak, nak jual kitab, jangan jual atas masjid. Jual di luar. Habis itu i'lan tak apa ke? I'lan ulama kata tidak salah. Yang pentingnya tidak ada urus niaga di atas masjid. So abang aja tuan-tuan, kita insya-Allah bulan depan akan guna kitab sekian-sekian. Bulan depan saya minta sahabat kita yang duk jual kitab ni mai jual di luar, tuan-tuan boleh beli di sana. Satu kitab harga dia RM3.5.
Misalnya. Tak salah. Okey, tapi kalau dia pergi buka tepi pintu tu, kitab dia datang ni, mai bagi duk banyak duit kat dia, itu dilarang oleh agama. Begitu. Jadi nama anak ni, ada hadis kata jangan bagi nama anak tu Rabah. Rabah maksudnya untung menyaga. Dan tiada anak yang bernama Najih. Kan kita ni banyaklah buh nama anak perempuan Najah. Najah, Najih tu makna sama. Makna dia apa? Berjaya. Sukses. Okey. Dan jangan bubuh nama anak itu Aflah. Menang. Hayya 'alal falah. Jom kita menuju ke arah kemenangan. Jangan, Nabi kata. Kerana apa? Kerana bahawasanya engkau barangkali bertanya, adakah di sana itu budak yang bernama Yasar? Ada tak budak di sana yang bernama Tuah? Padahalnya ia tidak ada di sana. Maka dijawab orang bahawa tidak ada Tuah. Pasal itu yang Nabi larang. Kita buh nama anak kita Rabah, untung. Satu hari kita cari dia, kita tanya orang, kita kata, hampa nampak ada Rabah ada tak? Rabah ada tak? Dia kata Rabah tak ada. Maksudnya dia tak ada untung. Kerana tu Nabi kata tak sabuh nama tu, pasal takut sekali lagi dia jadi terbalik. Orang jawab balik kata Rabah tak ada, maksudnya untung tak ada. Untung tak ada, tak maulah kita nak untung. Kan orang pergi haji duk baca doa kan? Di antara doa dia apa? Dia kata watijaratan lan tabur. Ya Allah, bagilah kepada aku menyaga yang tidak akan rugi sampai bila-bila. Siapa pun buat menyaga nak untung. Siapa pun hidup nak sihat. Tapi bila buh benda tu, Nabi kata, buh nama yang macam tu dekat anak, esok bila cari dia, orang jawab balik, Rabah tak ada. Maksudnya, untung tak ada. Tak bagus. Kerana itu, Nabi kata, hindari daripada bubuh nama-nama yang macam tu. Dan telah sabit pula hadis daripada Nabi SAW bahawasanya telah diubah akan satu perempuan yang bernama Asiyah dengan nama Jamilah. Ini zaman Nabi. Nabi ubah. Ada satu sahabat saya, dia diberi nama oleh mak bapak dia Zulmat. Zulmat ni maksud apa? Zulmah. Gelak gelita. Kan minaz zulumati ila nur, daripada gelak gelita kepada cahaya yang terang benderang. Tak tahu macam mana pak dia ni pibuh nama dia Zulmat. Kan? Dia pula kemudian masuk sekolah agama. Dia masuk sekolah agama, ustaz mengajar bahasa Arab, ustaz mengajar agama ni, kata awak nama hang macam ni tak bagus ni. Dia pasal apa? Zulmat ni kira lagu cari tak jumpa lah, gelak gelemat. Kan? Tukar. Buah nama lain balik. Nampak? Jadi, jangan bubuh sebarangan. Nama anak ni biar cek lagi. Jangan tersilap. Begitu. Nabi SAW sudah tukar satu perempuan yang bernama Asiyah. Asiyah maksudnya perempuan yang ahli buat maksiat. Nama dia Asiyah. Bukan Asiyah. Asiyah lain. Itu tak ada apa. Asiyah dengan Ain. Asiyah maksudnya pembuat maksiat. Perempuan pembuat maksiat. Oh, tak cantik nama tu. Bila mai dekat Nabi, Nabi dengar-dengar, Nabi kata, mula pada hari ini nama hang Jamilah. Jamilah maksudnya apa? Cantik. Sweet. Dia pun dengar, alhamdulillah. Tinggal nama Asiyah, pasal masa tu JPN, Jabatan Pendapatan Negara tak ada lagi. Jadi tak payahlah pergi buat kuih-kuih siput, tukang nama semua, tak payah. Pakai dia kata, okey, benda ni start pada hari ni, kira panggil Jamilah pula. Begitu. Dan adalah Siti Juwairah itu asal namanya Birrah. Nabi tukang juga. Juwairah itu permata, Birrah tu makna dia baik. Begitu. Maka diubah pula oleh Nabi SAW nama Birrah itu kepada Juwairah, kepada permata nama dia. Nama sedang. Pasal apa? Kalau bubuh nama Birrah, baik tadi jadi hak lagu tadi lah. Mana Birrah, Birrah tak ada. Makna tak ada kebaikan pada dia. Nabi ubah nama Birrah. Sedangkan makna dia bagus. Tapi Nabi tak mau pergi jadi terbalik itu. Nabi kata, no, start pada ni nama hang permata. Dia kata. Dan telah berkata Zainab
binti Abu Salamah telah ditegah oleh Nabi SAW menamakan dengan nama Birrah itu. Itu dia. Nabi larang pula lagi. Sudah Nabi tukang nama dia, Nabi larang pula orang lain. Jangan buh nama Birrah ni. Begitu. Dan sabda Nabi SAW, tak usah memuji diri, mengatakan baik diri sekalian kamu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu siapakah orang yang berbuat baik daripada kalangan kamu. Tak payah buh nama kita ni terlalu, kalau dalam bahasa Allah dia kata bombastik nama tu, kan? Contoh, tapi jangan siapa ambil hati lah. Benda ni contoh yang dibawa dia dalam kitab-kitab, kan? Bubuh nama anak kita Taqiyuddin. Taqiyuddin, sedap tuan-tuan, memang bagus. Taqi makna dia bertakwa. Taqiyuddin ni anak ni sangat bertakwa dengan agama dia. Cantik. Tapi ada mai pula hadis yang melarang benda tu. Pasal apa? Janganlah kita sendiri letak nama sampai lebih-lebih pada diri kita, kerana tak baik. Dia kata terlalu sangat, itu nama terlalu ekstrim, bukan? Buh nama anak Saifullah, bunyi itu pedang Allah, bunyi itu hebat sangat. Takut tak tertanggung budak ni dengan nama tu. Kan Islam ni apa tuan-tuan? Islam ni dia kata wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara tu ambil yang sederhana aja. Jangan over dan jangan ketinggalan di belakang. Islam dia macam tu. Bila over ni dia nak jadi macam-macam. Dalam apa hal sekalipun, over ni, ya Allah, satu masa dia punya duk belangkung orang, dia punya tengok dia pergi jadi geng tu. La ilaha illallah kata. Yang hari itu dia maki hamun orang, dia cerca orang, dia hina orang, pasal tak serupa dengan dia. Tengok-tengok dia pergi jadi macam kawan tu. Allahu Akbar. Ini takut dia macam ni. Pasal apa? Terlebih. Islam dia tak mau macam tu. Dia kata kita apapun wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara, biarlah kita ni sederhana. Begitu. Baik. Dan telah diubah oleh Nabi SAW nama Ahram dengan nama Zar'ah. Ahram maksudnya memperharamkan. Oh, cengeng. Hak ni haram, hak ni haram. Itu Ahram. Oh, Nabi kata nama hang cengeng sangat. Nama hang ni aku tukang buah nama Zar'ah. Zar'ah ni maksudnya apa? Tanam-tanaman. Lagu tu aja. Hak tadi buah nama permata, yang ni buah nama tanam-tanaman. Biasa punya nama. Begitu. Dan telah diubahnya nama Abil Hakam dengan nama Abi Shuraih. Abil Hakam maksudnya apa? Bapa yang menghukum. Abul Hakam. Bunyi hebat. Tapi Nabi pun takut nama macam tu. Nabi kata, no. Jangan pakai nama Abul Hakam. Buh nama Abu Shuraih. Nabi kata. Abu Shuraih maksudnya apa? Orang yang melapangkan. Nabi ni dia tak mau pergi terlampau ekstrim, ketat, rigid. Nabi tak mau. Nabi ni bila dia tengok orang hak buat ketat, buat rigid ni, Nabi nanti tiun bagi longgang balik. Pasal takut. Selalunya hak rigid ni nak jadi gelong cepat ni. Hak rigid ni selalunya hak rigid ni nak jadi ni. Kita tunggu tengok. Jadi dah, betul dah. Duduk dalam duk kata tu jadi dah. Dia duk buat benda baik bagus, tapi dia duk hina orang yang tak buat benda hak dia buat tu tak bagus. Tengok-tengok esok dia pergi buat benda hak kawan tu duk buat, hak dia duk hina dulu ni. Wal ayazu billah. Minta jauh daripada benda tu. Nabi bila duk main nama menakutkan ni, Nabi pelonggang balik. No. Hang bukan Abul Hakam, bukan bapa yang menghukum orang. No, itu keras sangat nama tu. Nabi kata, bubuh Abu Shuraih. Hang satu orang yang melapangkan orang. Dan diubahnya nama Hazan dengan nama Sahal. Hanya Hazan itu yang enggan daripada berubah namanya. Ada juga sahabat dia berbuat bantah dengan Nabi. Pak dia buah nama dia Hazan. Ha kecil. Ha Zainun. Hazan. Tuan-tuan ingat, satu tahun Nabi bertimpa-timpa duka cita. Dia kematian Khadijah, isteri yang dia sayang. Lepas itu dia kematian pak penakan dia. Tahun tu dinamakan Amul Huzni. Hazan. Huzni. Maksud Hazan ni apa dia? Sedih, duka cita. Satu orang sahabat, pak dia bagi nama dia Hazan. Duka cita, sedih. No. Nabi kata, hang tak mau pakai nama Hazan ni. Nabi tukar nama dekat dia, Sahal. Sin, ha simpui. Sin, ha, lam. Sahal. Sahal maksud dia apa? Mudah.
Nabi ubah macam tu. Nabi kata tak mau ni, nama yang jadi ketat-ketat sangat ni tak mau, tukang bagi nama simple-simple. Nabi kata nama hang mula daripada ni, daripada hazan, daripada duka cita, aku buh bagi nama mudah. Tapi hazan ni ketegang, dia tak mau. Dia kata, hak Nabi bagi ni dia tak mau. Dia nak pakai nama pak dia bagi juga. Hazan. Ada juga nakal macam ni. Ada pula sahabat Nabi sahaja mai duk sodomoi dekat Nabi. Nak suruh Nabi bagi satu nama kat dia, dia nak pakai. Ada yang macam tu ramai. Sahabat Nabi yang macam tu ramai. Ni hak duk tunggu, kita dah baca dah di masjid ni dulu. Hak saja duk tunggu lagu nak ambush Nabi. Bila Nabi on the way nak pergi masjid, ambush. Keluar mai ambush Nabi kerana nak bagi salam dekat Nabi. Lagu tu buat dah sahabat. Pasal apa? Pasal mereka jarang mendapat kesempatan untuk nak bagi salam dekat Nabi. Kerana Nabi pasti akan dulu bagi salam dekat mereka. Itu yang kata Nabi. Jadi sahabat ni nak ambil dia dulu bagi salam sampai duk tunggu. Keluar mai, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nak bagi salam dulu dekat Nabi. Ada yang macam tu. Yang saja nak suruh Nabi bagi satu nama dekat dia. Ada macam tu. Jumpa malam ni Hazan, Nabi tukang lagu dua bantah tak mau nak pakai Hazan juga. Jadi dia mengekalkan nama dia. Kata Abu Daud, dan telah diubah Nabi SAW akan nama Al-Asi dan juga nama Uzair dan juga nama Ablah dan juga nama Syaitan. Ada nama Syaitan. Allahu Akbar. Nama Syaitan dan juga nama Al-Hakam dan juga nama Ghurab. Ghurab ni makna apa tuan-tuan? Ghurab ni burung gagak. Ghurab. Kan? Pak dia buh nama dia burung gagak. Ghurab. Dan ada juga yang nama dia Khabab. Khabab ni maksud dia apa? Binasa. Khab ni maksud runtuh. Binasa. Khabab. Dan ada juga yang bernama Syihab. Macam tadi kita kata. Waqala Abu Syihab. Syihab ni maksud dia apa? Syihab ni maksudnya tu apa? Meteor. Orang panggil bintang berekong. Tarik bintang. Itu Syihab. Allah gunakan Syihab dalam Quran, tengok dalam surah Al-Jin. Syihab digunakan untuk panah iblis syaitan. Jadi ada orang buat nama Syihab, maksudnya tu tarik bintang. Nabi tak mau nama-nama macam ni, semua Nabi ubah. Maka dinamakan mereka itu dengan nama Hisham dan sebagainya. Dan dinamakan Harb dengan nama Salim. Salim itu satu nama, maksudnya apa? Keselamatan. Begitu. Dan ada juga nama Al-Muttaji'. La ilaha illallah. Apa nama Al-Muttaji' tuan-tuan? Muttaji'. Hari tu kita duk baca hadis cerita kata ni siapa yang apa muttaji' ni tak boleh duduk dalam satu selimut dua orang tu. Muttaji' maksud dia apa? Tidung, kaki tidung. Dia buh nama anak dia Muttaji'. Maksudnya dia ni tidung. Nabi kata karut ni nama ni, esok orang tak bangkit buat kerja nama ni. Nabi tukar nama dia, dinamakan dia sebagai Munba'ith. Ba'ith kan? Yaumul Ba'thi. Hari kebangkitan. Al-Munba'ith maksudnya bangkit. Tidak tak mau. Nabi kata Muttaji', tukang buah nama Munba'ith. Nabi tukang. Maknanya begitu punya banyak hadis cerita Nabi tukang nama ni. Penting tak penting tuan-tuan nama ni? Penting. Jadi kalau orang kata apa ada pada nama, betul tak betul kata-kata tu? Tak betul. Nama itu penting. Pasal apa? Hari akhirat Nabi kata innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nabi kata hari kiamat esok ni di padang mahsyar esok kita berhimpun semua. Ada belakang ni hak umat Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh, umat apa semua doa ada berhimpun di padang mahsyar. Pada ketika itu Nabi kata innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Pada hari itu akan dipanggil nama kamu dengan bin bapa kamu akan dipanggil di padang mahsyar esok untuk dihisap amalan. Jadi pada ketika itu, kalau nama kita tak elok, nama tak elok tu akan dipanggil di mahsyar. Bila panggil nama tu, satu aib, satu malapetaka ke atas kita. Begitu. Jadi, Nabi kata, fa'ahsinu asma'akum. Oleh itu, perelokkanlah nama-nama kamu. Dan dia kata, bumi yang bernama Afrah, dinamakan dengan nama Khudrah. Afrah. Afrah ni maksudnya apa? Das ni, debu, Afrah. Nama kampung tu Afrah, debu.
Nabi kata tak mau. Bubuh nama Khudr. Khudr maksudnya apa? Bumi hijau. Bumi hijau. Tak mau ni cerita kampung nama debu-debu, esok kot dia pergi serasi dengan nama tu, kampung tu pergi jadi tanam apa pun tak mau nak jadi pokok. Nabi kata tukar nama ni, bagi nama Khudr, mana hijau. Bumi ni akan jadi bumi yang subur. Terkait dengan kampung saya di Tasik Gelugok no, dulu ada satu nama Kampung Serani. Kampung Serani. Padahal semua orang Islam duduk orang tu. Yang pergi jadi Kampung Serani tu tak tahu mai ikut mana. Tukang. Bukan Nabi tukang lah, orang kemudian ni tukang. Saya lagi bekerja dia duk baca hadis apa pula, ada kan Nabi pergi tukang nama Kampung Serani Tasik Gelugok. Bukan Nabi tukang, orang Allah tukang. Kampung Serani tukang jadi kampung aman. Kampung aman lah ni. Itu baguslah tu. Kan? Itu mencontohi apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan ada juga tak habis lagi bab Nabi tukang nama ni, dan ada juga syi'bud dalalah. Syi'bu maksudnya apa dalam bahasa Arab? Syi'bu, kalau tuan-tuan pergi Mekah banyaklah saya lagi tengok apa terowong belah bukit dia tulis Syi'bu. Shin ain ba, Syi'bu. Syi'bu tu maksudnya lorong. Syi'bu Syuaib, misalnya ini lorong Syuaib. Syi'bu Haji Taib, lorong Haji Taib. Kan kalau sebut lorong Haji Taib berasa geli sangat, sebut Syi'bu Haji Taib. Oi, dengar macam lorong bersih aja bunyi. Syi'bu Haji Taib mula sebut. Pi lari malam kita tuan-tuan. Syi'bu Haji Taib. Nama elok dah pergi jadi lorong tak elok. Dia kata Nabi tukang Syi'bud dalalah, lorong kesesatan. Nabi tukang dengan nama Syi'bul Huda, lorong petunjuk. Nabi tukang. Dan begitulah dengan lain-lain lagi banyak aku nak baca itu. Nama itu memberi bekah kepada empunya namanya. Kata Ibnu Qayyim, tak kala adalah nama itu acuan bagi segala makna, maka menunjukkan atasnya berkehendaklah hikmah itu bahawa ada antara nama dan maknanya itu ada keserasian di antaranya. Jadi nak buh nama anak tu biar berpada-pada supaya sesuai dengan dia. Jangan nama dia terlalu hebat, esok dia tu tak teramana, tapi nama tu terlalu hebat, benda tu menyusahkan dia. Begitu. Dan muka surat sebelah tu pun dia duk sambung. Dia sambung cerita-cerita tentang Nabi SAW tukang nama-nama orang dan nama-nama kampung. Banyak tu. Muka surat 18 pun sama. Dia bawa contoh Nabi tukang-tukang ni semua. Bahkan dia kata ada satu tempat itu, nama tempat tu tak elok, Nabi tak masuk kampung tu. Punya pentingnya nama ni bagi Nabi. Nabi sampai di tempat tu, tengok-tengok nama tempat tu Fadih. Tempat tu nama keji, tak elok. Nabi tak masuk. Begitu berkesannya nama tu dengan kehidupan kita. Sehingga kan Nabi SAW, dia cukup ambil berat tentang hal nama ni. Kemudian di sebelah tu dia bawa mai lagi, dia buat contoh nama-nama. Kadang-kadang pergi bubuh nama tak elok, kena dengan orang tak elok. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab ni nama betul dia apa dia? Abdul Uzza. Uzza ni nama berhala besar. Allat wal Uzza. Jadi pak dia dulu ni kuat sembah tokong. Maka dia dapat anak, dia buh nama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pak menakan Nabi Abdul Uzza. Kemudiannya ditukar nama dia sebagai Abu Lahab. Lahab ni makna dia apa? Maknanya api neraka yang marak menyala. Kan kita baca tabbat yada abi lahabi watab tu kan. Sampai tang ayat sayasla naran zatalahab. Sayasla, kelak esok dia akan dihumbankan naran, ke dalam api neraka zatalahab yang marak menyala. Lahab tu makna dia marak menyala. Dipanggil Abu Lahab ni, dipanggil Abdul Uzza ni dengan Abu Lahab. Pasal apa? Pasal dia ni sentiasa marah. Kalau cek blood pressure dia, memang tak boleh baca. Dia ni hidup dia marah. Dan dalam riwayat cerita kata apa? Abu Lahab ni muka dia ni tak pernah orang tengok muka dia cerah. Melainkan muka dia bila masa pun merah menyala. Pasal dia hidup dalam kemarahan. Dia marah siapa? Dia marah Islam. Dia marah Nabi SAW. Sampai dalam Quran, Tuhan sebut nama dia, Abu Lahab ni.
tabbat yada abi lahabin watab. Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab ni, dan binasalah 2 kali Tuhan sumpah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Segala harta benda dia, segala usaha dia tidak akan memberi faedah, Tuhan kata. Apa jadi dekat Abu Lahab? Betul macam Tuhan kata, hidup dia sia-sia, akhirat dia jadi bahan bakar api neraka. Wal'iyazubillah. Itu nama pi jadi kena dengan dia. Itu bawah tu dia cerita benda yang sama lagi tu dia duk buat tu nak habis lah tu. Bila duk kata semua serupa, sama tu nak habis. Sampailah muka surat 20. Muka surat 20, dia kata bab ma yukrahu minal asma. Nama-nama yang tidak disukai oleh Allah dan Nabi. Yang tu insya-Allah kita tengok pada bulan 2 esok ni. Baik, jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana illa allazina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.